Dokumen IMF Mac 2023. A gradual fiscal consolidation strategy is needed to rebuild buffers. Critical investment is needed. Monetary policy should tighten further. Naik OPR. Ramai juga orang berminat tanya saya mengenai statement YB Syaril semasa debat dengan Rafizi tu. Mengenai direction ekonomi Malaysia ni, adakah benar kita mengikut direction IMF? Okey, sebelum tu aku nak cerita sikit pasal IMF ni. Sebenarnya guys kita ni didoktrinkan sejak tahun 1998 supaya fobia dan takut kepada IMF. Macam kita kecil-kecil dulu dimomok-momokkan dengan hantu. Sebab itulah ada sesetengah orang yang mana apabila dia nampak aja IMF, dia terkejut. Ni nak pinjam IMF ni, kita dalam krisis ni. Ini adalah satu pendoktrinan yang salah Lagi satu, korang kena faham betul-betul IMF ni fungsi dia apa. IMF ni akan menghulurkan bantuan kepada negara-negara yang ada masalah. Contohnya mereka berhadapan dengan krisis, mereka berhadapan dengan masalah kebankrapan. Dekat situlah baru IMF akan datang hulurkan bantuan. Kalau bagi negara kita tak ada masalah macam tu. Yang korang nak menggelabah sangat tu kenapa? Okey, sekarang ni aku nak pergi straight kepada apa yang YB Syaril cakap tu. Kalau korang perasan dia ada sebut dua perkataan ni. Yang pertama fiscal consolidation dan yang kedua monetary tightening. Sebenarnya apabila YB Syaril cakap pasal benda ni, aku agak shocking guys Sebab seolah-olah dia tidak tahu function-function ni apa benda ni. Sedangkan dia adalah seorang graduate economics. Okay, first of all, aku nak explain dengan korang apa itu fiscal consolidation. Fiscal consolidation ni bermaksud kita melaksanakan perbelanjaan fiskal yang lebih berhemah. Seperti kita menguruskan hutang kita supaya kita tidak terus terkesan di dalam perangkap hutang. Boleh tak kita terus berhutang? Boleh je kalau kita nak. Kita teruskan hutang 1.5 trilion tu naik 2 trilion. Tak lama lagi naik kepada 10 trilion. Kepada siapa kita nak tinggalkan hutang-hutang ni kalau bukan kepada anak cucu kita? Jadi semasa kita tidak ada krisis dan kita melaksanakan fiscal consolidation, adakah itu satu perkara yang salah? Dan lagi satu, kalaulah YB Syaril tidak setuju dengan fiscal consolidation ni, semasa debat tu sepatutnya dia mencadangkan alternatif apa benda yang kita patut buat. Sedangkan bila Rafizi tanya dia macam mana nak uruskan hutang 1.5 trilion tu pun, itu pun dia tak boleh jawab. Jadi kalau dia tidak suka dengan fiscal consolidation, then propose lah, cadangkan langkah-langkah lain. Ini kalau kita marah sangat dengan benda tu, kita sendiri tak ada solution, dan akhirnya kau tengok aku tengok kau tak buat apa-apa. Yang kedua, monetary tightening. Okey, monetary tightening ni apa benda guys? Monetary tightening ni adalah satu keadaan di mana apabila berlakunya inflation, bank negara meningkatkan kadar faedah. Sebagai contoh, OPR lah. Adakah benda ni dicipta oleh IMF? Tidak guys, this is standard monetary policy. Satu dunia gunakan benda ni. Sebab itulah semasa pasca pandemik, bila kadar inflasi melambung dekat dunia ni, most of the central bank in the world meningkatkan kadar faedah diorang. Ini yang kita panggil sebagai monetary tightening. Okey, katakanlah YB Syaril tidak setuju dengan keadaan ni. YB Syaril tak setuju dengan monetary tightening. Dan kita nak buat apa? Cadangkanlah. That's why saya cakap execution itu penting. Jadi kalau kita tak suka dengan benda tu, apakah alternatif lain kita nak buat? How we supposed to execute it? Dan kalau dia sendiri tak ada solution, dia nak kritik, susahlah. Jadi adakah kita tak perlu buat monetary tightening hanya kerana IMF menggunakan perkataan monetary tightening tu? Kalau macam tu, inflation kita naik lah, jadi hyperinflation nanti. Jadi sebelum aku ending video ni, aku nak tinggalkan korang dengan satu pantun. Roh. Neh. Kau sambung sendiri.